Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil yahdina ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ini mulakan tuan imam di masjid. Seluruhnya muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya difahamkan ada program motivasi ini daripada pagi tadi. Dan Cik Mizi jemput saya pun dengan tajuk Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Okey. Jadi yang pertama, kita jangan lupa satunya malam ni adalah malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban. Yang mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata apa? Di antara malam-malam yang mustajab berdoa adalah malam Nisfu Sya'ban. Yang hari ini banyak orang mempertikai, ada setengah dia kata apa? Tak ada hadis sahih langsung berkaitan malam Nisfu Sya'ban. Orang macam ni kena hati-hati sikit dah. Sebenarnya mana banyak sangat hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang kelebihan malam Nisfu Sya'ban. Jadi di antara saya nak sebut sikit lah, di antara malam Nisfu Sya'ban ni, dia kata Allah melihat kepada segala hamba dia dengan penuh rahmat di malam Nisfu Sya'ban, kecuali dua golongan. Dua golongan sahaja. Yang pertama iaitu orang yang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah, orang main bomoh, menyembah benda lain. Yang kedua orang musyahin, iaitu orang musyahin iaitu orang yang menyebabkan kebencian, orang yang melaga-lagakan orang yang memutuskan silaturahim. Allah tak melihat pada mereka, iaitu pada malam Nisfu Sya'ban. Jadi boleh kita berdoa dah malam Nisfu Sya'ban ni, minta ampun dengan Allah dah. Minta kehidupan kita dah, minta kehidupan kita jadi lebih baik. Nak doa pasal anak-anak, doa lah. Cari doa, nak untuk doa anak-anak, carilah doa yang mana mustajab ni doa. Yang dikatakan mustajab doa. Jadi antara ni Imam Syafi'i sebut malam ni. Jadi malam ni banyak-banyaklah berdoa khusus untuk anak-anak kita. Jadi cabaran hari ni dalam mendidik anak-anak, khususnya anak-anak yang baru nak sekolah macam saya ni, anak-anak yang baru nak sekolah, pening, risau kita fikir dengan keadaan teknologi hari ni. Canggih sangat, hiburan melampau sangat, yang mana memberi pengaruh kepada anak-anak hari ini. Saya nak cerita sikit dah pengalaman. Saya pernah tangkap budak darjah 5. Budak darjah 5 bawa handset dah. Bawa handset. Jadi bila cek dalam handset dia ada video lucah lah. Darjah 5 ni, bukan tingkatan 5, darjah 5. Bila cek dalam telefon dia ada video lucah. Bukan sikit, banyak. Darjah 5. Jadi bila tanya dia, awak ni macam mana boleh download video lucah ni apa semua. Rupa-rupanya ayah dia buat data telefon dia unlimited. Bukan salah anak juga. Ayah dia kata, ustaz, data ni boleh tengok unlimited data dia dah. Jadi itu satu. Jadi menyebabkan hari ini zaman yang budak-budak dah zaman terlalu canggih. Umur 4 tahun, 5 tahun boleh pegang telefon, boleh tengok YouTube. Kemudian sekolahnya Jadi hari ini menjadi kebimbangan, khususnya ibu bapa yang anak-anak sedang membesar ni nak sekolah ni lah. Jadi mungkin tuan-tuan ada anak yang dah besar. Jadi macam saya ni, anak-anak baru nak sekolah ni membimbangkan bagaimana hari ini kita nak jaga institusi kekeluargaan kita. Nak menjaga keluarga kita ni daripada dirosakkan akhlak dan adab anak-anak kita. Itu yang bimbangkan.
Jadi saya bawa lah beberapa perkara kat sini. Dah, di antara perkara yang penting, kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita rasa hantar anak kita ke sekolah, kita rasa dah selesai tanggungjawab kita. Dah. Kita rasa hantar anak kita ke kafar, dah selesai dah tanggungjawab kita dalam mendidik anak-anak. Dah. Salah, ya? Salah. Belajar, anak-anak hantar ke sekolah untuk belajar, boleh dapat ilmu, tetapi adab dan akhlak perlu dibentuk dan dididik, diterap di rumah. Sebab itu jangan salahkan sekolah semata-mata. Contohlah, saya dulu duduk madrasah. Bila anak 2 tahun, tengok anak dia 2 tahun baru 1 juzuk. Anak orang lain 2 tahun dah boleh 8-9 juzuk, anak dia baru 1 juzuk. Jadi bila datang ke madrasah, saya kata, ni ustaz, anak saya ni ustaz. Dia selalu kau ustaz. Ustaz tak tengok ke anak saya ni macam mana? Dah. Jadi disalahkan ustaz dulu dah. Itu biasa. Dah. Salahkan cikgu dulu. Kemudian hari ni jiwa anak-anak hari ni semakin rohani makin tak kuat. Jiwa tak kuat. Termasuklah kita hari ni. Ataupun bahasa sekarang ni, jiwa cepat koyak. Jiwa anak kena watan cikgu sikit sangat. Cikgu denda anak sikit report. Ini nak cerita pengalaman sendiri lah. Jadi kadang-kadang kita ajar budak-budak ni berkhidmat, cuci longkang, cuci kolah. Dah pagi-pagi selepas kelas dia berkhidmat. Jadi nak jadi cerita, ada hamba Allah ambil gambar dia kata, hantar pula. Dia kata, ustaz, kenapa suruh anak saya ajak, saya hantar ke madrasah, suruh hafal Quran. Ini suruh anak saya jadi kuli pula, suruh bersih kolah, sapu sampah. Dekat rumah saya tak suruh dia cuci, dia sapu sampah. Ni masalah hari ni dah. Ni masalah hari ni. Kadang-kadang bukan salah semata-mata kepada anak-anak, tetapi kadang-kadang corak ibu bapa kita dah dalam mencorakkan anak-anak. Jadi kan Nabi kata dah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak-anak ni semua lahir atas fitrah bersih. Kitalah yang mendidik anak-anak. Jadi hari ni yang kita risau suasana rumah kita. Institusi kekeluargaan di rumah, yang kita kata nak sebut keluarga sakinah, keluarga tenang. Yang sebenarnya yang perlu kita tengok bagaimana di rumah kita. Di rumah kita. Kadang-kadang rumah kita Quran pun tak dibaca dalam rumah. Sedangkan Nabi kata rumah yang tak dibacakan Quran ni seperti maqabir, seperti kubur. Rumah yang tak dibacakan ayat Quran. Rumah kita muzik hari-hari, muzik pagi sampai petang, sampai malam, sampai nak tidur pun muzik lagi. Tak ada ayat Quran, tak ada nak bacakan zikir-zikir. Nak tidur pun pasal telefon lagi, dengar lagu. Jadi kehidupan kita hari-hari muzik dah, yang merosakkan rohani kita, rosakkan jiwa kita. Sebab tu jiwa hari ini semakin rosak. Faktornya adalah hiburan. Hiburan ni dia merosakkan jiwa kita. Jiwa kita tak boleh, orang tegur sikit tak boleh. Sebab apa? Dilemahkan rohani kita dengan muzik. Tuan-tuan tengoklah rumah sendirilah. Dah. Buka TV sampailah tutup TV, tuan-tuan tengok. Muzik. Sebab tu budak-budak hari ni menyanyi, bukan kata salah menyanyi, tapi kadang-kadang berlebihan sangat. Jadi dalam bab rumah kita hari ni, kita kena tengok keadaan rumah kita. Satu, rumah kita ni dibacakan Quran ke tidak? Semak tak bacaan Al-Quran anak-anak kita? Ni masalah. Ni kadang-kadang ayah sendiri tak berhenti baca Quran. Ni yang masalah. Kalau saya ustaz, saya tak berhenti baca Quran, tak apa, jadi anak saya nak kena pandai. Itu salah. Ayah kena pandai baca Quran, dan anak kena baca Quran. Rohani ayah dan mak memberi kesan kepada anak-anak. Sebagai contoh, ada satu kisah seorang sahabat Nabi SAW, Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu. Dia kata kepada anak dia, la azidanna fi salati. Dia kata kepada anak dia, wahai anakku, ayah akan tambah semayang, aku akan tambah banyak bilangan semayang aku, min ajlika, sebab engkau. Jadi Sa'id bin Musayyib ni, dia kata ke anak dia, aku akan semayang banyak sebab engkau anak aku. Dah.
Raja'an an uhfizuka fika. Dia kata aku mengharapkan sebab apa, dengan aku banyak sembahyang Allah akan jaga engkau. Jadi dibaca ayat surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Jadi surah Al-Kahfi yang kita baca tu kan, yang hari Jumaat kita baca tu kan, ada satu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, yang mana dia pergi satu kampung, dia jumpa ada satu fawajada fiha jidara. Dia ada jumpa satu kampung yang mana ada satu rumah ada dinding. Dinding mana yuridu an yanqadha aqamah. Ada satu dinding yang nak roboh lah, bahasa kita lah, bahasa kita nak roboh. Jadi fa aqamah, maka Nabi Khidir alaihissalam ni dia baiki dinding tu biar straight tadi. Pendek cerita, rupa-rupanya pada ayat seterusnya dia cerita dinding tu adalah milik siapa dia? Gulamaini yatimaini, milik anak yatim, dua orang anak yatim yang mak ayah tak ada dah. Mak ayah tak ada dah. Yang mana dinding tu, di bawah dinding yang nak roboh tu ada apa? Kanzul lahuma, ada harta yang mak ayah dia tinggal untuk anak yatim ni, supaya dia besar. Yang mana dia kata Allah nak bila anak dia besar nanti, anak ni dapat harta dia. Jadi wakana abuhuma salihah. Jadi anak yatim ni yang Nabi Khidir baiki dinding dia yang nak roboh tadi, rupa-rupanya anak yatim ni mak ayah dia orang yang soleh. Bayangkan, disebabkan anak dia yang mak ayah dia yang soleh, kalaulah Nabi Khidir dia tak baiki dinding yang nak roboh tadi, nescaya habislah harta anak yatim ni tadi. Jadi disebabkan mak ayah dia yang soleh, Allah menghantar Nabi Khidir baiki, jaga harta anak dia ni, supaya dinding tadi tak roboh dan tak nampaklah harta yang tertanam di bawah dinding tersebut. Poin dia nak bagi tahu, kan disebabkan mak ayah soleh ni Allah jaga anak dia disebabkan mak ayah dia yang soleh. Ni kadang-kadang kita nak anak yang baik ni, ayah kena baik, ayah pun kena soleh juga. Jadi senang saja. Bagaimana faktor mak ayah, rohani mak ayah memberi kesan kepada anak-anak. Anak-anak, jangan kita rasa tak ada kaitan. Saya tak semayang, tak beri kesan kepada anak saya. Jangan. Rohani mak ayah memberi kesan kepada rohani anak-anak. Jadi dalam surah Al-Kahfi dia sebut dah, kalau mak ayah yang soleh, Allah akan jaga anak-anak. Sebab tu kalau kita nak Allah jaga anak kita, kita kena jadi soleh, kena jadi baik, kena banyak doa dengan Allah. Jadi ambil satu poin nak cerita, faktor utama dalam membentuk institusi kekeluargaan ni adalah faktor kita, ayah. Dan ayah ni ketua keluarga. Jadi jangan kita rasa contoh saya nak cerita lah, bukan kadang-kadang kita di masjid bagus dah. Ayah di masjid bagus, anak melepak, tak sembahyang, tak kena. Ayah dah buat benda yang besar, tapi dia tak bawa rohani yang dia bawa kepada anak dia. Dia tak peduli isteri dia tak sembahyang, dia tak peduli isteri dia tak tutup aurat, dia tak kisah anak dia tak sembahyang. Janji cukup makan, cukup keperluan dia cukup. Salah dah. Tanggungjawab kita kepada dalam mendidik anak-anak dah. Sebab apa yang kita takut nanti akhirat nanti kita akan saling dipersalahkan. Yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akhirat nanti masing-masing, anak lari dengan ayah, ayah lari dengan anak, isteri lari daripada suami, suami daripada isteri. Sebab apa? Masing-masing nak salahkan masing-masing. Jadi paling kurang kita kena tahu tanggungjawab kita dalam paling kurang lepas tanggungjawab kita, khususnya dalam mendidik anak-anak. Sebab tu Nabi sebut anak-anak ni adalah saham ayah dia. Tuan-tuan bayangkan kalau anak tuan-tuan dia boleh baca Quran dengan sebab mak ayah dia. Contoh, anak dia membesar, anak dia boleh kenal huruf, boleh kenal Quran sebab ayah atau mak dia ajar. Jadi anak dia membesar, anak dia baca Quran tadi, ayah dia matilah, kita matilah. Anak kita baca Quran, dia boleh baca Quran dengan sebab kita. Bayangkan pahala dia.
kita dah mati dah, anak dah baca Quran, maka disebabkan kita ajar dia tadi, dia boleh baca Quran. Jadi kita dah mati dah, dia baca Quran, masuk pada kita, masuk pada. Kemudian bila dia ada anak, cucu kita, contoh, maka dia pula ajar cucu dia. Jadi cucu dia boleh baca Quran sebab ayah dia, dan ayah dia boleh baca Quran disebabkan datuk dia. Maka rantaian rohani dia bersambung. Jadi sebab itu Nabi sebut antara saham yang paling besar bila kita dah mati, iaitu anak yang soleh. Doain waladin soleh yad'u dah. Doa anak yang soleh yang mendoakan dia. Kan Nabi kata bila kita mati, zaman Nabi Adam, kalau mati kita nanti esok mati, maka Nabi kata terputus segala inqata'a min amalihi illa salas. Ada 3 saja. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang mengalir lah, yang wakaf, yang kekal. Yang kedua ilmu yuntafa'un bih, yang kita ajar orang dan orang amalkan. Ni sebut tadi, kita tak reti mana Quran, tapi setakat nak kenal huruf bolehlah sikit-sikit kita ajar anak kita kenal huruf alif, ba, tak kenal boleh baca surah pendek. Maka dia dah mati dia baca, maka dapat pahala tu kita, saham yang kedua. Yang ketiga iaitu doa anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan kita. Sebab tu saya sebut, saya selalu sebut semana-mana dah, bahkan saya pun ajar dalam keluarga saya supaya mendoakan mak ayah. Tuan-tuan, kita jangan malu. Jangan malu doakan ayah, minta anak-anak doakan abah. Contoh dah. Ataupun kita sebagai anak sebut dalam grup, minta abah, adik-adik doakan abah supaya sihat. Jangan tunggu sakit baru nak doa. Kita masalah kita sekarang, bila sakit baru nak doa ke mak ayah. Jangan. Waktu sihat pun minta doa dengan mak ayah. Dah. Sama juga anak-anak. Anak-anak ni kita kena doa daripada dia kecil lagi. Dah. Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ataupun tak reti bahasa Arab, doalah bahasa Melayu, ya Allah, bagilah anak aku ni selamat daripada fitnah dunia, selamat daripada segala musibah dan bencana, jadikan dia orang soleh. Doa hari-hari dah. Jadi faktor yang pertama iaitu ketua keluarga lah. Sebab tu kita peranan dalam mendidik anak-anak ni kena letak pada keluarga. Jangan letak pada sekolah. Jangan kita iktimat bergantung dengan sekolah semata-mata. Saya tak kisah anak saya hantar ke sekolah asrama. Tidak. Tanggungjawab mendidik rohani anak-anak bergantung kepada rohani ayah dia. Anak hantar sekolah Quran, sekolah madrasah, ayah tak reti baca Quran. Salah tu. Ayah tu wajib juga belajar Quran. Jadi kadang-kadang kita terlupa dalam mendidik anak-anak ni. Kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang kita lupa sendiri yang bahawa anak ni bila besar nanti dia yang saham kita. Saham sama ada dekat neraka ataupun saham yang membawa kepada syurga Allah. Jadi satu kena bawa lah, didikan agama ni kena bawa dalam rumah. Kita kena wujudkan suasana didikan agama dalam rumah. Dalam rumah bacakan hadis, bacakan ayat Quran. Jangan semata-mata rumah kita. Sebab tu kita tengok gadget hari ni dah. Sekolah darjah 1 dah boleh pegang telefon, dah ada data internet. Jadi hari ni budak-budak ni dibentuk dengan telefon. Ada influencer, pengaruh yang merosakkan pemikiran budak-budak. Yang mereka ni ada sosial, dia ada satu kehidupan sosial di media masa. Itu bahaya dah. Satu kes ni saya dengan kawan saya lah. Satu kes seorang perempuan umur 21, tak silap saya 21 ataupun 20 dah. Anak dia ni penuh johan tilawah Quran. Tilawah Quran. Penuh johan, bukan dekat masalah dekat dekat kecil-kecil, tapi penuh johan. Johan pakai tudung labuh. Tapi akhirnya ni kisah benar, mengandung anak dua nikah. Jadi bila jumpa mak ayah dia kata, Ustaz,
Anak dia kata tak pernah berkawan dengan lelaki. Jadi bila masuk college, bila masuk U, dia beri telefon. Jadi anak dia berkenal dengan melalui Facebook seorang lelaki, dan anak dia boleh pergi Kuala Lumpur semata-mata nak jumpa lelaki. Itulah kali pertama dia jumpa orang lelaki, dan itulah menyebabkan lahirnya anak dua nikah, anak zina. Anak dua nikah. Banyak kan? Telefon. Dia kata ustaz, anak dia tak pernah ada kawan lelaki, tak pernah keluar daripada sekolah, tak ada. Dia sekolah agama perempuan semua. Bila masuk universiti, beri telefon satu. Ni lama dah baru-baru telefon ni zaman ni dah. Jadi akhirnya mengandung anak dua nikah. Nak katalah, bukan kadang-kadang ialah faktor telefon ni takut juga menjadi kesan utama. Jadi satu, iaitu bagaimana mendidik suasana agama dalam rumah. Wujudkan pendidikan agama dalam rumah. Kalau kita harapkan kafar, sekolah, tak cukup masa tuan-tuan. Satu kelas kalau ada 35 orang budak, nak semak bacaan Quran dalam masa sejam mana dan anak kita mungkin anak kita dapat last sekali, dapat baca satu ayat habis. Sama juga kelas kafar, kalau kita nak mengharapkan ustazah mengajar semak Quran, mengajar ilmu agama yang berapa jam sahaja, maka tidak sempat. Jadi pendidikan agama hari ini kita kena wujudkan dalam rumah. Apa salah tuan-tuan kita beli satu kitab hadis dalam sehari, seminggu sekali pun dapat mampu anak-anak baca hadis. Baca hadis satu, adab dalam ketika makan, contoh, adab ketika minum. Jadi tak salah. Yang masalah kita tak mewujudkan pendidikan agama dalam rumah. Ini yang masalah. Adapun kalau kita nak reti, sekali-sekala pasanglah YouTube ceramah yang ringkas dah. Jangan suruh lama budak-budak ni dia bosan. Bukan budak-budak dia bosan, kita pun bosan panjang-panjang. Jadi yang pertama, kena faktor utama iaitu mewujudkan pendidikan agama dalam rumah. Yang ni kita kena betul-betul pastikan. Tengok dalam telefon, saya satu kes kedua, budak ikatan, saya tak kata berapa, dia main mesin tuan main mesin judi, dia minta ayah dia top up, jadi ayah dia pelik, apa banyak sangat anak dia minta top up. Rupanya anak dia main mesin judi dalam telefon. Judi dalam telefon ni sama je hukum dia dengan main sport toto, dosa besar. Allah melaknat orang yang bermain judi. Bayangkan dalam rumah kita duduk di masjid baca Quran, dalam rumah kita ada ahli keluarga kita yang berjudi. Kena tengok tuan-tuan telefon anak-anak ni. Sesekali kena check. Bayangkan dalam rumah kalau ada orang main judi ni tuan-tuan, Allah, macam mana malaikat nak duduk rumah kita kalau ada benda maksiat, dosa besar dalam rumah kita. Jadi saya teringat tu, ingat dia kata apa, main mesin slot. Saya terkejut, saya ingat kata rupanya barulah dia tahu minta top up duit transfer semua sebab main slot mesin. Inilah generasi yang ini, generasi yang kita kena jaga tuan-tuan. Na'udzubillah, jangan kena ke anak kita dah. Sebab tu kena kawan, ayah dia kena kawan anak dia. Anak dia sembahyang tak sembahyang, bagaimana duduk bawah dia kena jaga, kena jaga. Yang kedua, faktor besar dalam membentuk rohani kita ni iaitu faktor makanan. Faktor makanan hari ni tuan-tuan. Di zaman kita ni yang mana tekan telefon, makanan sampai depan rumah. Yang tu yang kita risau. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Ihya. Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata kaedah makan dia akan membentuk hati dan jiwa. Kaedah makan dia akan membentuk hati jiwa. Bahkan cara makanlah yang mengandung kekuatan dan menjadi wasilah kepada dinihi, kepada agama dia. Ini Imam Ghazali sebut. Jadi tuan-tuan, kita tengoklah apa yang kita makan dan anak kita makan. Nabi sebut zaman kita ni, Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun. Nabi kata akan datang satu zaman yang mana la yubali al-mar'u, dia tak peduli pun seorang ni, dia tak kisah pun benda yang masuk dalam perut dia, halal ke haram ke, janji kenyang. Janji kenyang. Ma akhaza minhu, dia tak peduli pun dia ambil makanan, sumber makanan ni halal ke haram, janji
dia dapat harta dia dapat makanan dia dapat isi perut dia tak peduli dah duit rasuah ke, duit tak berkat ke, duit curi ke, janji masuk dalam perut dia. Aminal halal aminal haram. Jadi Nabi sebut akan ada satu zaman yang mana dia tak peduli pun sumber kewangan dia, sumber perut masuk dalam, anak-anak dia makan, dia tak kisah, janji duit dapat, makanan kenyang. Jadi kita takut na'udzubillah fitnah akhir zaman ni, iaitu satu golongan yang Nabi kata dia tak kisah pun makanan yang masuk dalam perut dia, janji makanan kenyang. Dia tak kisah pun restoran tu halal ke tidak, janji viral. Ini pernah ada orang cerita, ada satu kedai kat Melaka, ni apa ni, orang hantar dah. Dia hantar satu kedai cendol. Kedai cendol ni tengok ramai orang makan, orang kita makan, dia makan lah. Jadi nak jadi cerita, ada seorang kawan dia ni bau cendol ni, dia kata bau black, dia tak makan. Dia kata cendol dia ni bau macam bau arak, sebab kawan dia ni pernah sebilik dengan orang bukan Islam yang minum arak. Jadi dia tahu sangat bau arak ni macam mana. Dan sekali dia pergi tanya token tu kata betul, memang isi arak pun cendol ni. Ayah dia berapa ribu orang dah makan. Dan dia datang tu sekali kerja bakal, ramai makan. Berapa ramai dah telan. Jadi masalah kita hari ni, kita tidak peduli benda yang masuk dalam perut kita. Secara yakin benda tu halal ataupun tidak. Allah kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah kata wahai orang beriman, kamu makanlah benda yang halal lagi baik. Tak ada benda yang kulu min thayyibah. Allah kata makan benda yang baik. Allah tak sebut halal. Sebab ayat sebelum tu Allah kata ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah kata wahai manusia, kamu makan benda yang halal. Bila Allah cerita orang beriman, Allah tak sebut halal dah. Allah kata makan benda baik, benda baik. Yang halal ni wajib je. Jadi kadang-kadang kita tengok hari ni lah, mungkin makanan kita halal tapi baik ke tidak. Budak-budak kita sumbat je kadang-kadang makanan yang masuk dalam anak-anak kita. Tak tengok pun makanan halal ke tidak, baik ke tidak dari segi kesihatannya. Tuan-tuan tengoklah, ada satu kes, bukan satu lah, banyak kes ni bersempang dengan orang kesihatan. Darjah 4 kena kencing manis, darjah 4 kena kencing manis. Setiap hari pergi sekolah beli Red Bull 1 tik. Ni kisah benar. Setiap hari anak dia darjah sekolah rendah lah, darjah 4 atau darjah 5, saya tak ingat. Setiap hari pergi sekolah minum Red Bull. Takkanlah seorang ayah ataupun mak dia tak tengok anak dia beli apa. Tak. Makan jajan, hari-hari makan jajan, fast food, tak usah cerita lah. Sebab tu hari ni kita tengok kadang-kadang kita tak peduli sangat makan yang masuk, jenis makanan yang halal dan baik yang masuk dalam tubuh badan kita dan anak-anak kita. Bukan kata salah makan kat luar, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang hari ni kita ayah anak-anak nak makan air tangan mak dia, maksud tak. Sebab apa? Hari-hari makan kat luar, hari-hari makan kat luar. Tak, sama juga. Sebab tu orang lelaki ni kadang-kadang dia mengeteh, padahal dekat rumah dia ada je Nescafe, teh tarik. Tapi nak juga mengeteh dekat luar. Sebab apa? Dah hari-hari terbiasa mengeteh kat luar. Bila isteri buat air tak sedap. Tak, kedai janda juga buat air, baru sedap. Ini masalah kita hari. Air ni makanan jarang dah air tangan mak yang makan, air tangan isteri. Banyak masuk dalam perut suami dia, air tangan siapa? Air tangan kedai ni. Bukan kata salah makan kedai, tapi kalau 100% dalam perut badan dia, 99 banyaknya terbina daripada makanan dekat luar. Ini masalah. Hari-hari makan Maggi. Bukan kata Maggi ada cok halal, tetapi halal dan baik. Sebab tu Imam Ghazali dah kata kita, faktor makanan membentuk hati dan jiwa kita ini. Sebab tu hari ni kita tengok tak, zaman dulu kita makan nak kenyang, makan kita nak ada tenaga. Tapi kita tengok suasana hari ni,
Orang makan nak healing. Istilah healing inilah. Healing ni tenang lah konon-kononnya. Makan sebab apa makan banyak ni? Nak healing. Jadi makanan hari ini dah menjadi pelosok utama kepada rohani kita. Kan makan banyak kan rosak. Orang yang makan banyak, maka sikitlah bangun malamnya dan banyaklah tidur malamnya. Disebutlah di taklim mutalim. Jadi disebutlah tentang bukan setakat kita ni, bukan makan banyak sikit, tapi tentang jenis makanan yang masuk dalam perut kita. Kita tengok ke tak, anak kita kadang-kadang, yang satu kita ada kata, ustaz, dia beri anak dia duit. Saya ada seorang, dia beri duit belanja makan anak dia 400 sebulan. Saya kata Masya Allah, RM400 sebulan untuk belanja anak dia makan. Saya kata duit ni dia bank setiap hari. Jadi anak dia bawa kad swipe. Pergi McDonald, pergi rumah dia McDonald, masalah dia. Itulah hari-hari anak dia makan McDonald. Ini kisah betul. Jadi kita kena tengok balik faktor makanan yang masuk dalam perut kita, perut ahli keluarga kita. Sebab apa? Faktor makanan ni membentuk rohani. Itu tak cerita dia makanan haram, makanan syubhat. Kadang-kadang orang dia tak kisah pun ayam sembelih ke tidak. Dia tak peduli pun bangkai ke tak bangkai, janji kenyang. Memanglah ayam sembelih dengan ayam tak sembelih, rasa dia tak ayam, tak ada beza pun. Tak ada orang dia boleh beza antara dua ayam rasa. Ni ayam sembelih, ni ayam tak sembelih. Tidak, sama saja. Tetapi tugas kita memastikan yang pertama jenis makanan yang masuk dalam perut ahli keluarga. Yang kedua, sumber yang kita guna beri makan anak kita, kena jaga. Pendapatan kita, nak labur kita labur syariah ke tak, bank kita syariah ke tak. Ada setengah orang dia tak kisah pun. Janji dapat interest tinggi, janji dapat faedah tinggi, janji dapat pulangan yang banyak, masuk semua pelaburan. Jadi yang kedua kena tengok sumber makanan yang kita beri makan anak kita, duit yang kita dapat. Kadang-kadang ada duit yang kita nauzubillah, yang tipu claim kat pejabat. Kata kerja pergi outstation, tapi tak pergi pun claim. Jadi benda yang bukan hak kita ambil hak orang, menipu, masuk dalam poket kita beri makan kita dan anak-anak, maka terbedalah daripada benda yang haram. Benda yang daripada benda haram, pennaru aula. Benda yang tumbuh daripada benda haram, maka api neraka lah. Pennaru aula, tempat dia lah. Yang lebih sesuai darah daging yang haram ni, tempat api neraka. Jadi yang kedua, kena tengok sumber yang kita beri makan anak kita. Saya pernah cerita di sini dulu. Dia seorang hamba Allah, dia main nombor ekor. Jadi dia cerita kat orang saya dah. Kata, ustaz, saya kena nombor ni. Saya dah hati saya berani pula orang tu boleh cerita kat aku. Betul ustaz, saya main nombor ekor, kena berapa? 16,000. Seronok kan 16,000. Jadi bertahun-tahun main, sekali kena 16,000. Boleh dia cakap saya, ustaz, duit nombor ni tak berkat ustaz. Ada pula dia cerita dengan saya. Dia kata duit tak berkat ustaz, saya tak mau makan duit haram ni. Oh, mantap. Lepas tu saya tanya, dah tu buat dia 16,000. Tunjuk tu, dia tunjuk sport ni, tukar sport ni, kereta dia 4 biji, 16,000 habis. Dia ingat dengan dia tukar sport ring tu, dia duit tu tak puasa. Salah. Walaupun duit haram, dia tak masuk perut dia, tapi tukar sport ring tu tetap haram, berdosa besar. Berdosa besar, main judi satu, gunakan duit haram pun berdosa juga. Jaga duit yang kita gunakan. Jaga. Tak usah main dalam nombor judi ni tuan-tuan. Kalau ada kawan-kawan kita yang main mesin slot ni, kena tegur, dosa besar berjudi ni. Kena bagi tahu. Kalau ada dalam rumah kita lagi lah, kena jaga. Jadi yang kedua, jaga sumber yang kita guna memberi makan minum kita, anak keluarga kita, anak bini kita, jaga. Contoh
Ada satu kes lama dah, saya cerita yang dah lama ni tak apalah cerita. Ada satu masjid besar lah, masjid besar, bertahun-tahun jadi bendahari, duit masjid hilang, duit masjid hilang. Berpuluh ribu, ratus ribu dah dia curi, dia ambil sikit-sikit. Akhirnya dapat dibongkar, dapat tahu, dapat tangkap melalui CCTV dah bertahun-tahun dah. Bayangkan tuan-tuan, duit masjid ni, duit masjid ni beri makan ini, beri makan untuk masuk perut dia daripada benda yang haram. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita daripada benda yang haram. Yang ketiga sekali tuan-tuan, kena jaga hiburan dalam rumah kita. Rumah kita ni janganlah macam rumah orang Yahudi, macam rumah orang Kristian. Macam rumah orang tak tahu agama. Hari-hari muzik, tengok cerita maksiat, tengok aurat. Biarlah rumah kita ni, yelah lagu-lagu sikit muzik tu ada, tapi biarlah dikawal, dibuat. Ini kadang-kadang kita tuan-tuan nak tidur pun tengok lagi telefon kita ni lah, zaman kita. Nak tidur ni bukan kalau boleh baca Quran, boleh lagi tak. Nak tidur pun tengok lagi YouTube, Facebook. Patut nak tidur ni selawat ke, istighfar ke, baca doa boleh kira lagi. Jadi yang ketiga, jaga hiburan dalam rumah kita. Jaga hiburan dalam rumah kita. Kita kena kawal, kita bagi tahu anak-anak, khususnya anak besar ni, yang mana boleh tengok, yang mana tak boleh tengok, yang mana kena elakkan, yang mana boleh tengok. Jadi kawal hiburan dalam rumah kita. Lagu-lagu, bukan kata salah, tapi kadang-kadang berlebih-lebihan sangat, sampai malaikat nak masuk macam mana rumah, hari-hari bunyi gitar, muzik. Malaikat kata, rumah orang ni tak boleh masuk ni. Asyik 24 jam tak berhenti hiburan. Jadi biarlah rumah kita banyaknya ada masa kita hidupkan dengan bacaan Al-Quran, hidupkan dengan bacaan hadis. Apa salahnya seminggu sekali perempuan anak-anak baca hadis 2-3, lepas subuh balik masjid baca 2-3 hadis dah cukup. Biar anak-anak kita dengar hadis dengan yang kita baca, ya, yang kita baca. Jadi hiburan ni yang saya sebut tadi boleh banyak memberi rosak pada hati kita. Banyak dengar muzik, jiwa semakin tak kuat. Sebab tu kita tengok hari ni anak-anak, khususnya mungkin ada cikgu-cikgu depan ni lah, sekolah macam mana, marah sikit tak boleh, tegur sikit, bila tegur sikit habis calon kereta cikgu, bila otak sikit report ayah, bawa nak report polis. Kalau rasa pandai mendidik anak, cubalah. Kadang-kadang yelah, okey sekolah kerajaan ni dia okey sikit, tapi macam sekolah madrasah tahfiz Quran swasta ni kadang-kadang dia layan kita ni macam mengemis sangat. Dia kata, ustaz saya bayar tiap-tiap bulan yuran, macam ni anak ustaz buat kat anak saya. Dia tak tahu anak terperangai macam mana. Dia kata, ustaz anak saya kat rumah, saya cubit telinga pun tak pernah. Ustaz rotan sampai berbirat dekat belakang. Berbirat belakang, anak dia dah 7-8 juzuk dah hafal. Tak boleh hafal Quran, bukan senang tuan-tuan. Bukan hafal baca surat apa, baca Quran. Nak didik ni tak boleh lah kita nak hafal Quran. Tak hafal tak apa, tak hafal tidur-tidur dalam kelas, tak ada masalah. Itu tak jadilah nama tahfiz. Tahfiz ni dia nak pastikan ustaz-ustaz anak-anak murid dia menghafal Quran. Jadi kadang-kadang hari ni cabaran mendidik para pendidik hari ni, kadang-kadang bukan masalah pelajar satu, masalah mak ayah. Jadi kita sebagai mak ayah kena memahami tugas pendidik yang semakin mencampur dalam teknologi hari ini. Jadi ingat 3 perkara. Pertama, kita hidupkan suasana agama dalam rumah. Jangan kita yang pergi masjid semata-mata. Balik masjid, anak tak semayang, main telefon, kita tak apa, relax. Kita relax buat tak tahu saja. Jangan. Kita dah pergi masjid, semayang berjemaah, hidupkan suasana agama yang kita bawa dalam masjid ni, bawa dekat rumah. Anak tak semayang, kena marah. Ayah, awak tak semayang kan? Limpah dengan rotan. Jadi sebab tu tuan-tuan hari ni lah, saya pernah ada seorang cerita,
anak dia tak semayang tak, memang suka keluar malam. Bila dia wafat, dia lipas dengan tali pinggang, lari daripada rumah, seminggu tak balik rumah, cari buat report polis, beracun. Budak-budak sekarang, dulu kalau saya ingat, saya kecil-kecil dulu, kalau kena lipas dengan ayah ni biasa lah, kalau tak semayang kalau tak semayang Tapi sekarang budak-budak tak boleh. Kalau kita nak wafat sikit, akhirnya lari daripada rumah, ikut kawan. Sebab apa? Rohani dia makin rosak, jiwa semakin rosak. Jadi hari ini yang kita kena jaga rohani kita. Rohani dalam rumah kita, dalam mendidik rohani anak-anak dan isteri kita. Jadi dia ulang sikit je, 3 tu. Kena wujudkan pendidikan agama dalam rumah. Kena semak anak kita ni baca Quran macam mana. Cuba dia baca sikit Quran, cuba baca sikit surah ni. Kena tanya anak kita. Kena ada pendidikan agama dalam rumah. Bukan anak je, isteri pun kena, kita yang suami pun kena. Yang kedua, jagalah apa ni, kita nak anak kita baik, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Kena jaga hubungan dengan Allah. Kemudian jagalah makanan yang masuk dalam perut kita dan anak isteri kita. Ingat Imam Ghazali sebut dah, faktor makanan ni yang membentuk kepada hati dan jiwa. Dan kekuatan beragama ni di antara faktor adalah faktor makanan. Kan disebut orang yang banyak makan malas beribadah. Kita tengok sekali kita makan banyak, buat semayang ke tidak buat semayang. Contoh bulan puasa, try kita buka puasa makan banyak. Nak boleh semayang 8 ke boleh semayang 20 rakaat. Kita tengok diri sekali. Jadi itu di bulan puasa sama juga. Jadi jagalah rohani yang masuk dalam tubuh badan kita, jagalah makanan yang masuk yang halal dan thayyib. Yang syubhah haram kena tinggal. Syubhah haram kena elakkan. Sebab apa? Faktor makanan, faktor hiburan yang hari ini membentuk kekuatan jiwa budak-budak generasi yang akan datang. Nak elak generasi cepat koyak. Cepat koyak ni cepat sentak, cepat terasa. Jiwa tak kuat, cakap sikit merajuk, cakap sikit terasa hati. Orang tegur melenting. Sebab apa? Hati ni rosak. Kan Nabi kata kalau rosak habis. Kalau rosak hati ni, Nabi kata iza fasadat jasadu kulluhu. Kalau rosak hati dia, rosaklah habis tubuh badan ni. Jadi jagalah keluarga kita, keluarga yang baik di sisi agama, yang keluarga yang diredai Allah ni. Dan faktor utama iaitu pendidikan agama di rumah. Yang kedua, jaga benda yang masuk tubuh badan anak kita. Yang ketiga, kawal hiburan dalam rumah kita. Jangan kita jadikan rumah kita ni tempat berteduh, berlindung syaitan dan iblis. Ialah tempat rumah kita ni tempat dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat yang datang ketenangan dalam rumah kita, insya-Allah. Jadi kita cukup sepada itu. Mudah-mudahan Allah lahirkan kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada mak ayah, anak-anak yang akan menjadi saham kepada kita di masa yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.